Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa. Kesian Tun Mahathir Mohamad. Bye-bye Tun Mahathir Mohamad. Walau hadir di Muktamar PAS, Hadi Awang tetap tolak Tun Mahathir. Presiden PAS Hadi Awang menepis desas-desus bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad akan dinamakan sebagai calon Perikatan Nasional PN bagi PRK Parlimen Kemaman. Tidak munasabah. Kalau nak timbulkan biar munasabah, katanya pada sidang media di tepian Muktamar PAS ke-69. Hadi memaklumkan Perikatan Nasional belum memuktamadkan calonnya dan Mahathir tiada dalam senarai itu. Saya ulang sekali lagi, dan Mahathir tiada dalam senarai itu. Pengundi Kemaman akan memilih wakil rakyat mereka pada 2 Disember. Pihak yang bertanding akan menamakan calon masing-masing pada 18 November. Pemilihan baru diadakan kerana Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Kemaman terbatal dan tidak sah selepas menerima dakwaan berhubung sogokan semasa tempoh berkempen untuk meraih undi bagi calon Perikatan Nasional Cih alias Hamid. Pada PRU 15 lalu, PN menang bergaya dengan majoriti 27.179 undi selepas calonnya meraih 65.714 undi untuk menewaskan Barisan Nasional yang meraih 38.535 undi, Pakatan Harapan 8.340 undi dan Pejuang 506. Dalam perkembangan berkaitan, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hadir di Muktamar PAS ke-69 yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir yang sebelum ini adalah Presiden UMNO dianggap seteru ketat PAS disambung laungan takbir oleh perwakilan. Kehadiran kali pertamanya ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan. Dia hadir sebagai tetamu. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian muktamar oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas muktamar bersama pemimpin PAS lain. Sebelum ini Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada muktamar kali ini, Dr. Mahathir hadir berpakaian serba hitam serta bersongkok. Sementara itu, Hadi semasa ucapan dasarnya turut memberi penghormatan kepada Mahathir yang juga penasihat kepada 4 negeri yang ditabir oleh Perikatan Nasional iaitu SG4. Mahathir sebagai penasihat kehormat SG4 ini di samping menjadi jambatan dan pintu gerbang kepada pelabur dalam dan luar negara, ditambah dengan panduan dan bimbingan berterusan oleh Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi PN, kedua-duanya adalah mantan Perdana Menteri yang mempunyai pengalaman dan jaringan berharga, katanya. Mahathir dispekulasikan mahu membuat penampilan kembali ke Dewan Rakyat melalui pilihan raya kecil Kemaman, kubu kuat PAS. Namun demikian, yang menyedihkan kita ialah Presiden PAS sendiri telah menyatakan telah pun menolak Tun Mahathir dengan mengatakan Mahathir tiada dalam senarai calon tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam Sabudin Hussein mencoret di dalam ruangan page beliau satu kenyataan dan persoalan besar. Apabila Sabudin kata, adakah PAS cuba untuk menebuk atap sekali lagi? Selain daripada itu, satu lagi coretan di dalam FNT yang ditulis oleh Mohsin Abdullah turut menarik perhatian kita, yaitu timbul lagi cerita PAS siap nak jadi kerajaan. PAS tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik sokongan semua kaum. Namun mereka lakukan juga apa yang mereka lakukan. PAS sedang bermuktamar.
Semasa artikel ditulis, Hadi Awang belum menyampaikan ucapan dasar Presiden. Maka penulisan ini saya tumpukan kepada timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man ketika merasmikan Muktamar Pemuda PAS pada malam 18 Oktober lalu. Muktamar kali ini diadakan di Shah Alam dan kata Tuan Ibrahim sebagai penghargaan kepada PAS Selangor di atas pencapaian cemerlang pada pilihan raya negeri Ogos lalu. Kali terakhir PAS mengadakan muktamar di Selangor ialah 10 tahun lalu. Pencapaian cemerlang yang disebut Tuan Ibrahim ialah sumbangan 10, tapi beliau kata 11, kerusi DUN Selangor oleh PAS dan pada PRN yang diadakan 12 Ogos lalu. Bersama bersatu dalam Perikatan Nasional, jumlah kerusi yang dimenangi 22, tidak cukup untuk memerintah Selangor. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menang 34 kerusi untuk mentadbir Selangor. Pada sidang media selepas merasmikan muktamar sayap pemudanya 2 malam lalu, Tuan Ibrahim berkata kegagalan PN menawan Selangor pada PRN itu mengejutkan PAS. Maklumlah, menjelang pilihan raya PAS, yakin menang mengikut ramalannya. Sebelum sidang media itu, dalam ucapan perasmian Muktamar Pemuda, Tuan Ibrahim menyuarakan keyakinan PAS akan kembali ke Putrajaya kerana kita punya peluang menerajui persekutuan dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Beliau mendakwa dikunjungi ramai wakil kedutaan asing yang membuat kesimpulan masa depan negara terletak pada Perikatan Nasional dan PAS akan menerajui. Kata kuncinya, PAS bukan bersatu, menerajui. Oleh itu, kata beliau, PAS harus bersedia menerajui kerajaan masa depan dan pemuda mesti melengkapkan hakikat tersebut dan bersama pimpinan menerajui kerajaan. Bagaimanapun bagi pemuda PAS, kepimpinan partilah yang mesti lebih serius memberi ruang dan peluang kepada tenaga muda tampil ke depan bagi mengisi kemenangan pilihan raya. Ini kata Ketua Ahmad Fadli Sari ketika menyampaikan ucap tama. Ucapan beliau yang terakhir selaku Ketua Sayap. Fadli tidak pertahankan jawatan pada pemilihan parti yang dijadwalankan pada muktamar ini. Fadli mengambil PMN di 6 negeri sebagai contoh di mana pihaknya sedikit terkilan apabila penyertaan calon muda begitu sedikit. Pada hemat saya, istilah sedikit terkilan boleh membawa maksud kecewa. Menurut beliau, anak muda memberi sokongan tinggi kepada PAS dan PN pada PRU 15 tahun lalu. Bagaimanapun, pada PRN di 6 negeri Ogos lalu, penyertaan calon muda sangat minimum. Jika dibincang dalam konteks Ketua Pemuda Negeri, hanya satu Ketua PAS Negeri bertanding di kerusi Kota Engrik di Selangor, manakala 5 negeri tidak membariskan Ketua Pemuda Negeri atas pelbagai faktor. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan apa pelbagai faktor yang menyebabkan 5 ketua pemuda negeri tidak dipilih pimpinan sebagai calon. Beralih pula kepada pemilihan PAS yang akan dijalankan pada muktamar kali ini, seperti yang diumumkan 5 jawatan teratas atau top 5 dalam PAS tidak dipertandingkan. Artinya, Presiden, timbalannya serta 3 naib presiden yang ada sekarang kekal di jawatan masing-masing. Ada penganalisis politik berpandangan tidak ada pertandingan top 5 ialah untuk mengelak pergolakan besar seperti yang berlaku pada 2015 yang membawa kepada penubuhan amanah. Ada penganalisis berpendapat masa depan PAS menjadi teraju negara boleh dipersoalkan dari segi penyediaan pemimpin pelapis. PAS dari segi kepimpinan tak sedia menjadi teraju negara. Pelapis mereka hanya akur keputusan tertinggi. Mereka boleh kritik parti lain, tapi parti sendiri tidak sedia bina kepimpinan, kata Awang Azman Awang Pawi daripada Universiti Malaya. Zairin Azmi daripada Universiti Sains Malaysia memberitahu FMT, ketiadaan cabaran bagi jawatan utama bukan sesuatu yang baik untuk masa depan, kerana pertandingan perlu untuk melahirkan pemimpin pelapis. Namun, walaupun tiada pertandingan top 5, tetapi untuk AJK ada. Muka baharu perlu tanding supaya sentiasa ada pelapis boleh beri nafas segar serta idea baru. Orang muda sekarang fleksibel, bukan semua faham sifat wala, kata beliau.
Kepimpinan PAS kita tahu Nafi ada mengeluarkan arahan top 5 tidak dicabar. Bagi saya, sama ada barisan pelapis atau sesiapa yang memimpin PAS pada masa akan datang akan mengikut rentak dan berpandu acuan yang disediakan kepimpinan pada masa kini. Artinya, meneruskan apa yang ada. Bukan ideologi yang saya maksudkan. Itu sememangnya tidak boleh diubah, tetapi cara pelaksanaan dasar, strategi dan taktik tidak akan berubah. Kalau ada pun, hanya sedikit. PAS pimpinan Hadi berbeza dengan PAS dipimpin Fadzil Nur dan Aziz Nikmat. PAS sekarang dilihat semakin hardline. Sejak berdampingan dengan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad, PAS kelihatan menjunjung konsep ketuanan Melayu berbanding konsep PAS untuk semua. Tidak lama dahulu, meski pada PRK Parlimen Pulai September lalu, konsep PAS Fall diperkenalkan semula untuk menambat hati pengundi bukan Melayu. Keputusan pilihan raya itu menceritakan segalanya. Mungkin PAS bergerak ke arah ekstrem right untuk mendapat imej kemalayuan demi kesesuaian dengan bersatu selain memperkukuhkan imej Islamis. Namun bekas pimpinan tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Nahman melihat Bersatulah yang menjadi pak turut PAS dan menjadi pelengkap agenda politik jumud parti itu. Katanya, sekiranya Bersatu menjadi semakin ekstrim di bawah PN, sukar untuk membentuk kerajaan pusat kerana ia memerlukan kerjasama semua kaum termasuk blok Borneo yang ramai pribumi bukan Islam serta Muslim yang moderate. Kalau setakat nak mempertahankan atau menawan negeri tradisional majoriti besar Melayu konservatif seperti Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu, bolehlah. PAS yang untung akhirnya pun, katanya. Apa yang beliau kata bukan pendedahan baru. PAS pun tahu betapa benarnya kata-kata itu. Namun mereka lakukan juga apa yang mereka lakukan. Mungkinkah mengekalkan pemerintahan di negeri disebut Faiz itu satu-satunya matlamat PAS? Sejak awal, cakap-cakap untuk memerintah Malaysia hanya sekadar smoke screen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.